Waktu tahrim tak boleh semayang sunat mutlak dengan sunat yang sebab dia duduk depan. Dua tu. Adapun semayang hak lain dia ada kira-kira kan, macam-macam kita kata sembahyang apa? Qadha. Qadha hak ni dia kena tengok. Kalau dia tu memang tak ada waktu untuk qadha pada waktu lain, dia boleh qadha dalam waktu tahrim. Tak ada masalah. Tapi kalau dia ada waktu, tak sah dia buat dalam waktu tahrim. Tak boleh juga. Jadi kalau sunat mutlak nak pergi buat waktu tahrim, dia ada semayang subuh dah. Nak mangkit rajin nak semayang sunat mutlak, tak boleh lah, haram lah. Ataupun dia ada semayang asar dah, lepas tu nak buat sunat mutlak, tu tak boleh. Adapun semayang yang memang waktu dia tak apa. Semayang sunat asar, sunat subuh, dah semayang fardu subuh dah, baru nak semayang sunat subuh, boleh. Sebab waktu dia. Waktu dia. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama menyambung kembali bacaan kitab kita, kitab Sulam Musbiyan, pada muka surat 134. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi syuruti sihhati takbiratil ihrami. Faslun fi syuruti sihhati takbiratil ihrami. Jadi ini satu fasal pada menyatakan syarat-syarat sah takbiratul ihram. Jadi salah satu daripada 13 rukun sembahyang tu iaitulah takbiratul ihram. Jadi dia untuk takbir ni dia ada syarat-syarat dia untuk mengesahkan takbir kita. Cuma dalam hadis menunjukkan dalil tentang takbiratul ihram ni, iaitulah hadis Sayyidatina Aisyah yang mana dia kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bitakbiri wa kana yakhtimu bitaslimi. Jadi Nabi ini adalah Nabi, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata, membuka ia akan sembahyang bitakbiri, dengan takbir. Dia mulakan sembahyang dia dengan takbir. Wa kana yakhtimu bitaslimi, dan adalah ia Nabi menyudahi ia dengan salam. Jadi dia menyudahi akan semayang tu dengan salam. Jadi kat situ hadis ni ulama kita ambil dalil kata takbiratul ihram ni dia termasuk di dalam kata rukun sembahyang. Jadi dia kata apa? Fasal. Ini satu fasal ni penceraian. Bermula syarat sah takbiratul ihram itu 21 perkara. 21 perkara maksudnya 21 syarat. Pendek aja takbiratul ihram ni. Tahun sebut Allahu Akbar dah. Hak tu takbiratul ihram. Adapun nak angkat tangan apa semua tu, hak tu sunat hukum dia. Tapi walaupun pendek, Allah dengan akbar saja, tapi syarat dia sampai 21. 21. Jadi kita ni dia himpun. Dia himpun banyaklah yang dia ambil daripada kitab-kitab Arab tu, dia letak dalam kitab dia. Jadi dia banyak syarat. Banyak. Jadi 21 ni maksudnya berhimpun 21. Bila kata berhimpun, maksud dia kena ada semua. Dia tak boleh ada sikit ini tak ada, tak boleh. Dia kena ada semua.
Mana 21? Banyak 21 nah. Rukun semayang baru 13. Matang syarat dia hampir 21. Nah, 21. Apa 21 pun dia ringkas-ringkas aja. Nah, jadi tengok dia kata pertama daripada 21 syarat tu dengan bahasa Arab. Nah, dengan ni takbir dengan. Apa tu? Takbir tu dengan bahasa Arab. Dan mesti takbir dengan bahasa Arab. Tu pun dia kata bagi orang yang kuasa. Yang kuasa ni maksud dia yang mampu berbahasa Arab. Tu maksud dia kuasa. Bukan ada apa? Super saya ke apa, ada tak payah. Nah, yang kuasa ni maksud dia mampu berbahasa Arab. Dia mampu sebut dalam bahasa Arab lah takbir tu. Kadang-kadang dia nak cakap Arab dia tak erti juga, tapi tam takbir dia erti. Jadi dia kena takbir dengan bahasa Arab. Dan jika tiada kuasa, tak kuasa ni tak mampu. Nah, dia tak mampu takbir dalam bahasa Arab. Tapi lepas daripada dia belajar lah. Nah, tu yang kata tiada kuasa ni, yakni selepas daripada ia belajar. Kena buat gitu. Nah, selepas dia belajar dah tak mampu lagi nak takbir bahasa Arab. Duk tak boleh lagi duk kerah gila lidah dia. Nah, teruk sangat. Jadi kalau tak mampu juga, maka jawab bagi jika, maka hendaklah diterjemah akan lafaz takbiratul ihram tu. Lafaz takbiratul ihram dia kena terjemah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi dia dah tak boleh. Nak bahasa Arab tak boleh. Dia pun Allah Maha Besar. Nak boleh tak ada masalah. Tapi dia memang tak boleh betul je lah. Jadi dia kena terjemah. Maksudnya dia tak boleh nak tukar dengan lafaz lain, tak boleh. Tetap dengan lafaz tu juga, cuma terjemah bahasa saja. Nah, pakai bahasa lain tak kira lah. Bahasa apa-apa pun tak apa. Sebab tu dia kata apa? Hendaklah diterjemah akan lafaz takbiratul ihram tu. Diterjemah tu dengan apa-apa bahasa. Apa-apa bahasa maksud dia apa-apa bahasa yang ia faham. Kot tu. Mana-mana bahasa yang dia faham dia boleh terjemah lah. Bahasa Cina ke dia erti bahasa Cina, bahasa Cina. Nah, dia ni erti bahasa Hindu walaupun bukan bahasa dia tu. Dia orang Melayu. Dia cakap Melayu tapi dia faham bahasa Hindu tu. Boleh lah dengan kepala api sekali apa, tak ada masalah apa. Nah, memang kena jaga dah masuk mayang tu. Nak jagalah tang kepala tu. Kot tu. Tapi ulama kata apa? Lakinil afdalu bil farisiyah. Nah, akan tetapi yang afdal dia kita guna bahasa Parsi. Itu afdal. Nah, walaupun dengan apa-apa bahasa, tapi kalau kita reti bahasa Parsi, nah, afdal lah elok kita pilih bahasa Parsi. Macam mana jangan tanya saya lah. Ni hak ulama abang. Saya tak tahu macam mana. Cuma ulama kata elok kita guna bahasa Parsi. Persia. Nah, Persia lah apa dia? Parsi lagi nama dia. Ke Itali. Itali ya? Iran. Kena pergi Iran lah. Tanya Iran. Nah, Iran lah. Bukan Itali lah. Lari jauh. Jadi dia kata apa? Jadi kita guna bahasa Parsi. Nah, Iran. Hak tu. Kalau Itali Rom lah. Rom dia. Rom Parsi. Tu tukar lah. Persia. Jadi hak tu hak ulama hak ni ambil dalam kitab Bahjatul Wasail Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, hak tu dia syarah bagi kitab Risalah Jami'ah. Saya dah baca kat matin tapi selang-selang lah. Sebulan 2 kali. Hari Selasa Risalah Jami'ah tu dalam kitab Bahjah tu syarah dia ada abad lah.
afdal dia kita guna bahasa Parsi kalau reti Parsi. Habis. Jadi hendaklah diterjemah akan dia dengan lafaz bahasa Arab, dengan apa-apa bahasa lah, dengan apa-apa bahasa, dengan lafaz bahasa Arab, dengan apa-apa bahasa, maksudnya apa-apa bahasa yang dia faham. Ghayah pada kata apa-apa bahasa tu, ghayah dia sampai tahap nah. Dan jikalau bukan ni, jikalau adalah bahasa itu bukan dengan bahasa dirinya sekalipun, walaupun bukan bahasa diri dia, diri orang semayang tu, musalli tu, sekalipun, walaupun macam tu, dia kata apa? Tafsir pada kata sekalipun tu sahlah, nasah. Walaupun bahasa tu bukan bahasa diri dia, dia duk cakap bahasa Melayu, tapi dia reti nak takbir dalam bahasa India, dia reti, ataupun dalam bahasa Cina dia reti nak takbir. Jadi dia guna bahasa Cina, tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Tapi cerita dia tak reti hak Arab lah. Ni duk cerita orang yang tak mampu dalam bahasa Arab. Tapi kalau dah mampu dalam bahasa Arab, hak tu dia mesti kena guna Arab lah, dia tak boleh guna bahasa lain lah. Habis hang tu. Dan kedua daripada 21 tu, dengan lafaz Allah, mesti ada lafaz Allah. Adapun yang lain daripada Allah, kalau kita buh Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Al-Quddus ke apa-apa nama lain lah, Ar-Razzaq ke, hak tu tak boleh. Tak boleh. Lain pada Allah tak boleh, maka tak sah takbir tu. Ar-Rahmanu Akbar. Maksudnya, awak takbir ke tu? Tak apalah, Rahman pun nama Allah lah. Tak boleh. Tak boleh. Dia pandai lebih lagi. Jadi tak boleh. Dia mesti guna nama Allah sahaja. Allah sahaja. Dia tak boleh guna nama hak lain. Memang Allah ada nama lain lagi. Tapi mesti guna nama tu saja. Dan ketiga daripada 21 tu dengan lafaz akbar, mesti lafaz akbar. Maka tak sah kalau kita tukar akbar tu, tak boleh tukar pada hak lain walaupun sama makna. Mana a'zam ni maha besar juga. Kita guna Allahu a'zam, tak boleh. Dia mesti guna akbar juga. Guna apa? Akbar juga. Tu syarat yang ketiga dia. Dan keempat daripada 21 tu dengan tertib. Tertib ni maksudnya ikut susunan lah. Tu tertib. Tertib mana? Antara dua lafaz itu Allahu Akbar tu, dia mesti tertib. Dia tak boleh buat Akbarullah. Akbarullah tu tak boleh. Tunggang terbalik lah, dia tak ada tertib lah. Dia mesti susun. Tertib ni bersusun lah, ikut susunan dia. Dan kelimanya, takbir itu pada ketika berdiri, waktu berdiri. Nak takbir itu waktu berdiri. Maka kat sini kita faham kata apa? Takbir dengan berdiri ni dia tak boleh nak mualat. Tak boleh mualat pula dah. Tak boleh tertib. Bukan mualat, tak boleh nak tertib. Tak boleh nak apa? Kita kata apa? Takbir dulu baru berdiri, tak boleh kak. Berdiri lepas tu nak takbir. Kok mana apa kena takbir dalam diri juga. Jadi tak boleh nak tertib dua ni. Macam tu juga niat dalam takbir pula. Jadi hak ni jenis apa? Rukun yang tak boleh kita nak tertib. Jadi dia kata takbir tu pada ketika berdiri. Hak berdiri tu pun dia kata apa? Bagi yang kuasa berdiri, bagi yang mampu berdiri. Adapun orang yang tak mampu nak berdiri, harus dia takbir dalam keadaan duduk. Dia tak boleh nak berdiri, nampak? Macam mana dia bermayang duduk lah. Jadi dia takbir ketika mana duduk lah. Kalau tak mampu duduk,
Nah, tak mampu duduk boleh mengiring. Nah, mengiring, takbir dalam mengiring. Itulah. Tak mampu mengiring, melentang. Padahal melentang ni nak kena bangkit berdiri juga kata takbir. Dan dia nak duduk tak boleh dah. Bukan kata nak berdiri, duduk pun tak boleh dah. Duduk melentang tu lah. Nak melentang terus lah. Hak ni dia takbir waktu ketika melentang tu. Kat tu. Jadi yang kata berdiri itu bagi orang yang kuasa berdiri. Tu pun dia kata apa? Yang kata ketika berdiri itu pun pada sembahyang fardu. Untuk sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat boleh takbir sambil duduk, tak ada masalah apa. Nah, sebab sembahyang sunat dia berdiri bukan rukun. Nah, bukan rukun untuk apa? Untuk sembahyang sunat. Nah, sembahyang sunat ni berdiri itu sunat saja, dapat pahala lebih. Adapun kalau kita sembahyang sambil duduk, pahala dia separuh lah daripada orang yang sembahyang diri. Tu kita dah nanti kita akan tengok dekat bincang berdiri betul, nanti dia ada bincang dia. Dan keenam daripada 21 syarat tu, tiada dimatkan hamzah. Dimatkan ni maksud dia dipanjangkan hamzah. Tak boleh lafaz panjang hamzah. Hamzah awal pada kata Allah tu. Tak boleh kita kata Allah, tak boleh tu. Jadi tiada dimatkan hamzah lafaz Allah. Hamzah lafaz ni hamzah pada lafaz Allah. Dia kata hamzah, dia tak kata alif, sebab alif ni dia jenis tak terima baris. Alif ni dia rumah bagi hamzah aja. Dia bukan jenis terima baris. Sebab tu dia kata hamzah tu. Jadi tiada dimatkan hamzah lafaz Allah. Seperti dikata Allahu Akbar, tak boleh. Sebab kalau kita sebut macam tu, dia akan jadi, bila kita mat, dia akan jadi hamzah tu, awal tu dia akan jadi hamzah istifham. Istifham tu maksudnya pertanyaan lah. Adakah Allah Maha Besar? Tu. Jadi tanya gitu. Istifham ni tuntut faham. Maksud dia pertanyaan. Tuntut faham ni tanya soalan lah. Tu tuntut faham. Jadi dia jadi tanya soalan pula dah. Adakah Allah ni Maha Besar? Jadi kalau kita buat macam ni bahayalah. Sebab dia bukan cakap istifham, dia akan jadi pula dia akan jadi istifham tu istifham ingkari. Dia akan jadi istifham ingkari. Sebab tu kata guru kami, kalau kita reti makna dia tapi kita buat juga, boleh jatuh kufur tu. Boleh jatuh kufur. Sebab itulah dia jadi istifham ingkari bermakna nafi. Adakah Allah Maha Besar? Tak. Jadi gitulah. Jadi bahayalah. Jadi jangan kita panjangkan hamzah awal tu, jangan. Maka iaitu dikata Allahu Akbar tu, iaitu tiada sahnya takbir tu. Itu tak sah. Dan ketujuh daripada 21 syarat tu, tiada digugur, tiada dibuang hamzah akbar. Tak dibuang hamzah akbar. Seperti dikata Allahu, dia di mana? Nak jadi kena Allahu, kalau tak ada hamzah dia Allahu Akbar. Dia kalau ada hamzah kaf tu dia mati. Hak ni bila tak ada hamzah ni, kalau ikut kabara, kabara yakburu, dia kena tengok balik dalam kamus buh mana tu. Kalau fi'il madhi tu kabura yakburu, kabura ke kabara, wallahu alam lah. Jadi Allahu, jadi gitulah kabar. Kabar dia tak boleh nak mati depan tu. Kibriya.
Jadi maka tiada sahnya takbir tu. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar. Nah, jadi gitulah. Allahu akbar. Nah, tak sah. Dan ke-8-nya, kalau kita pakai fi'il tu, fi'il madhi ni telah besar. Allah tu telah besar. Nah, jadi gitu. Pelik pula makna. Dan ke-8-nya, tiada dimakan ba. Tiada dimakan ba. Ba mana? Ba pada kata akbar tu. Kita mat tiada dipanjangkan ba. Seperti Allahu akbar. Buh. Kita mat pula buh alif kan tu. Nah, akbar. Maka tiada sahnya takbir tu. Sebab tak sah tu. Kerana maknanya makna Allahu akbar. Tu maknanya Allah gendang besar. Tu maknanya. Nah, Allah gendang besar. Gendang besar kata guru kami gendang raya. Nah, Allah gendang raya. Dia gitulah. Allah gendang raya. Ni kalau reti ni tu sebab tu dia kata maka jika dengan sengaja lagi diketahui akan haramnya sama ada pada takbiratul ihram atau pada lain daripada takbiratul ihram lah. Takbir waktu semangat tu. Takbir Allahu akbar. Tu bahaya tu. Tu ada lain pada takbiratul ihram lah. Macam kita duk buat itulah. Macam kalau orang PAS kan dia ada perhimpunan apa lagi dia takbir lah. Takbir. Apa tu? Hak sahut Allahu akbar. Tak boleh tu. Tu lain pada takbiratul ihram lah. Nescaya jawab bagi jika nescaya jadi kafir murtad ia. Ia seorang murtad tu. Allah gendam sangat. Mana tak murtad. Allah gendam raya. Na'udzubillahi min dzalik, kami berlindung dengan Allah min zalika, daripada demikian itu. Habis hang tu. Dan kesembilan daripada 21 syarat tu tiada tasydid. Tasydid ni kita kata sabdu. Orang kampung sabdu, tak ada sabdu. Tiada tasydid dia akan ba, tak bubuh sabdu dekat ba tu. Macam mana? Seperti dikata Allahu akbar. Dia kata akbar. Allahu akbar. Tak tahulah ada orang sebut ke macam ni. Boleh jadi dah. Kata pasien orang ni macam-macam takbir. Tu tak kira angkat tangan lagi. Angkat tangan saat dia jadi atromel lah. Dia macam-macam pasien lah. Jadi ni hak sebut ni Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi maka tiada sahnya takbir. Tak sah takbir gitu. Dan ke-10-nya daripada 21 tu, jangan tambah waw. Waw mana? Yang sakin. Yang sakin ni yang mati ya. Sukun. Sakin tu yang berbaris sukun. Kita panggil sukun, asal sakin tu berhenti ya, sakin. Yang berhenti. Dia kita bahasa kita juga tu. Kita kata baris. Baris atas, baris depan, baris bawah, baris mati. Itu bahasa kita lah. Sebab tu kalau tengok dalam kitab ni pun dia kata atau yang berbaris. Tu baris. Asal dia bahasa Arab kata harokat. Harokat ni bahasa kita kalau ikut terjemah tu bergerak. Tu orang panggil harokat. Gerakkan tu. Fathah gerak. Gerak bibak mulut buka. Gitu. Tapi kita tak cakap gitulah. Kita kata baris terus. Kita tak kata bergerak. Nak kata apa kalau alif, kalau mengaji orang la senang dia a, ba, ta. Kalau hak saya dulu zaman saya mengaji tu neja satu-satu tu. Alif di atas, ba mati, ba semua. Kalau pakai bergerak tu pening juga tu. Alif
bibak muka. Nah, pakai tak boleh tu. Tak boleh baca Quran lagi. Nah, habis. Lebih hak jenis la jenis iqra tu tu ba tu banyak jenis mudah lah la ni. Tapi mudah gitu pun bila kita suruh dia perlai satu-satu dia tak boleh nak buat budak-budak lah. Nah, dia tak mampu nak buat. Tak macam orang dulu. Kita mengaji walaupun lambat. Tapi kita mengaji satu-satu, kita sebut satu-satu. Hak ni sabdu apa semua kita reti. Nah, siap mula daripada alif lah, kenal huruf dulu. Iqra tu kalau buka bukan dia habaq hak ni huruf ni nama dia alif tak ada terus. Ba ta ni gitu terus. Nah, kita ada alif ba ta sa jin ha kha. Kalau tanya budak ni huruf apa? Ni huruf a. Nah, bukan a tu alif. Nah, tak kena huruf. Nah, tak kena huruf. Sebab depa shortcut tu. Nah, shortcut. La ni lagi macam-macam shortcut tu jenis ketuk-ketuk dah. Pam ngaji ambil ketuk lah. Apa benda tu. Nah, dia reti ketuk tu lah. Tak apalah, cuma bagi boleh baca Quran lah. Kita buat tangga bagi boleh baca Quran tu. Habis tapi dia banyak shortcut lah ni. Nah, semua shortcut jadi mudah. Jadi bila mudah macam tu dia tak reti nak halusi, dia tak reti. Banyak benda yang sebenarnya dia tak reti. Nah, mengaji shortcut memang macam tu. You macam tu lah, geng-geng you. Dia banyak shortcut sangat. Nah, bila banyak shortcut, kitab pun dia tebuk tang ni sikit, tebuk tang ni sikit, tebuk. Ini suruh dia buka kitab Arab dia baca kena. Baris hak Fatihah dia pergi buh baris tang lain. Nah, lah kali hak belakang semua baris mati. Heran awak Arab cakap baris mati belakang. Baris mati belakang. Dia tak boleh nak buh baris. Nah, tak boleh pasal dia banyak shortcut. Banyak shortcut. Macam tengok tu hak apa? Depa buat tulah jenis apa orang panggil apa macam ceramah macam nak berdebat tak berdebat kan, ada wakil Wahabi tu tengok dia baca kitab Arab terang terus baris dia prong ikut dan dia. Nah, dia rasa bunyinya bagi bunyinya nah bagi bunyi, lepas tu tak tahu nak buat baris nampak teruk sangat. Sampai orang komen jangan marah tok guru kami. Tok guru kami kalau mengajak ni dia baris elok, tapi bila waktu ni dia tak reti baris. Tu debat tahulah. Baris tak reti. Nah, tak reti. Nah, tu kesan enggaklah kita mudah-mudah sangat. Nah, mudah sangat. Dan tak ambil CJ tak salah, tapi kena ada cara yang susah jugalah. Nah, kena ada cara duduk talaki tu kena ada juga. Nah, untuk kita halusi ilmu tu. Jadi macam itulah nak cerita apa? Nak cerita sakin ni mati atau yang berbaris seperti dikata contohnya Allahu Akbar. Tak boleh. Allahu dia tambah waw tu. Atau Allahu Akbar. Wakbar. Hak ni kalau hak Allahu hak tu contoh bagi waw yang sakin. Nah, Allahu hak pertama tu contoh hak waw yang sakin. Atau Allahu wa akbar. Allahu wa akbar. Hak tu contoh bagi waw yang berbaris. Nah, Allah dan Maha Besar. Macam maka tiada sahnya takbir itu tak sah. Habis hak tu yang ke-10. Jadi dia pendek, asal dia pendek kalau cerita terus buat satu ayat panjang lah. Tapi dia pecah ni. Jadi kita nampak sikitlah dia tolong pecah siap-siap. Kadang kita kalau kita Arab tu dia cerita terus. Jangan ni dia tak buat 1 2 3 4 5 tu dia payah juga. Payah juga. Ni dia buat siap, pecah siap. Dan kesebelahnya jangan tambah waw dahulu ni sebelum daripada lafaz Allah. Seperti dikata wallahi, dia kena baca wallahi lah. Kalau baca waw tu dia jadi waw qasam orang panggil, waw sumpah. Demi Allah jadi gitu lah. Wallahi akbar. Nah, demi Allah yang Maha Besar. Nah, tak mahu tu.
maka tiada sahnya, tak sah. Dan ke-12-nya, jangan ditukar hamzah dengan waw. Jangan tukar hamzah dengan waw. Nah, macam mana? Ni hamzah pada akbar. Gitu. Hamzah kat sini hamzah pada akbar. Jangan ditukar hamzah ni hamzah pada akbar tu dengan waw, ditukar tu dengan waw. Seperti dikata Allahu Akbar. Wakbar lah. Maka tiada sahnya, tak sah juga. Dan ke-13, jangan tukar kaf akbar dengan hamzah. Kaf pada sebut akbar tu dengan hamzah, jangan. Seperti kata Allahu Akbar. Nah, akbar. Nah, dia tak erti nak beza lagi bunyi kaf dengan sebutan kaf dengan hamzah tu. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, akbar pula. Maka tiada sahnya. Nah, tiada sahnya takbir itulah. Tak sah. Dan ke-14, tiada diam antara dua lafaz Allah. Dan akbar, tak diam tu panjang, lebih daripada bernafas. Ni bernafas ni qadar bernafas lah. Jangan diam panjang. Diam kalau pendek tu tak apa. Allah, dia berhenti zat pasal nak nafas sekali. Nah, dia pun dah semput kena COVID pula. Nah, tahap 3 lah tu. Lepas tu pun booster pula, naik pergi tahap 4 terus. Jadi nak buat macam mana? Dia semput sikit. Nah, dia semput sikit lepas vaksin kan tak tahu nak dia makan masa pula nak stabilkan badan. Saya tahu lah waktu saya vaksin semput jadi mengah, jadi semput ke mana tahu. Nah, saya bukan anti vaksin. Saya pun vaksin lah, dia semput. Jadi MI hak ketiga ni tak maulah. Semput. Jadi mengah. Lagi tak tak keluar negara tu tak ambil kot lagi. Jadi nak kata apa? Dia jangan lebih panjang lah. Kalau takat ambil nafas tu tak apalah. Nah, kita berhenti tak nak ambil nafas. Dan berhenti penat. Kalau berhenti penat, dia penat. Nah, penat. Dia berhenti tak penat, tak apa. Nah, dan diam yang panjang. Dan tu atas dekat diam. Ni maksud dia tiada diam yang panjang apa? Tiada diam yang pendek. Dia yang pendek. Pendek ni bagaimana? Pendek ni maksud pendek ni maksud dia tak lebih daripada bernafas dan juga berhenti pendek berhenti penat. Pendek pula lah. Nah, tak lebih daripada bernafas dan berhenti penat. Kalau takat bernafas, hak tu masih lagi pendek lah, berhenti untuk ambil nafas sikit ataupun dia penat, berhenti sat. Hak tu masih lagi pendek. Nah, tapi kalaulah lebih pada bernafas, lebih daripada berhenti penat, hak tu nama dia panjang. Ni cerita dia kata dan diam yang pendek. Ni tiada diam yang pendek. Qasad memutus akan dia. Dia diam tu pendek aja, sat saja. Pendek tu maksudnya sebentar aja, sat aja. Takat bernafas, tapi dia qasad hati nak memutuskan takbir tu. Hak ni pun tak boleh kak. Kalau takat berhenti sat tu asal dia tak apa. Tapi bila letak qasad tu, tujuan berhenti tu untuk memutuskan, maka hak ni pun tak boleh. Nah, tak terpakai juga takbir tu. Tu faham nah. Dia kira dia cerita dia kena mualat lah. Tu cerita dia. Dia kena mualat di antara Allah dengan akbar tu kena mualat. Maksud dia kena berturut-turut. Lagu mana berturut? Maksud dia jangan kita berhenti lama. Nah, jangan kita berhenti lama satu. Nah, yang kedua jangan berhenti sat dengan tujuan nak memutus. Tu tak boleh juga. Berhenti lama tak boleh dah. Lebih daripada qadar bernafas, lebih daripada penat tu, berhenti penat. Tu lamalah. Kalau pendek tak apa, tapi kalau ada qasad memutus, ni tak boleh, tak terpakai juga. Maka tiada sahnya takbir tu. Maka tiada sah. Tiada sah takbir mana ni?
takbir yang diam yang panjang tadi. Diam yang panjang dan juga diam yang pendek, qasad memutus. Tong tu. Hak tu yang tak sah tu. Nah, yang tak sah tu takbir hak diam yang panjang satu, dan juga takbir diam yang pendek qasad memutus. Tu tak sah. Dua masalah tu. Adapun diam yang pendek yang tiada qasad memutus akan lafaz Allah dan Akbar tu. Nah, adapun diam yang pendek, dia diam tu sat aja. Yang tiada qasad memutus akan dua lafaz tu. Seperti contoh seperti di wakaf. Di wakaf ni di berhenti sat. Antara Allah dan Akbar. Nah, Allah dengan Akbar tu dia berhenti tak? Allah. Nah, wa akbar. Allahu akbar. Ni dia ada berhenti tak? Nah, tak apa tu. Dan jikalau tiada hajat sekalipun, walaupun tak ada hajat, nah, maka iaitu diwakaf antara Allah dan Akbar tu, dalam keadaan pendek tu, ataupun iaitu diam yang pendek tu. Tanda daripada awal tu. Dia yang pendek yang tiada qasad memutus tu. Diam hak pendek tak ada qasad memutus tu, dia kata apa? Sahnya takbir tu. Sah, tak ada masalah. Tapi serta makruh pula buat kerja tu, tapi tak ada masalah lah, sah lah. Nah, takbir tu sah. Allahu Akbar. Sat je lah. Nah, ni Allahu. Nah, berhenti lama duk fikir apa lah. Nah, tak sebut-sebut. Ni lama sangat lah. Tak boleh ya. Baru mat Akbar. Tak boleh. Habis hamba. Dan ke-15 daripada 21 tu, jangan dipanjang alif yang antara lam dan ha. Alif lam ha. Nah, ni Allah. Tuan tu Allah. Tuan tu jangan panjang. Jangan panjang pun dia ada harakat dah. Boleh nak panjang tu, cuma jangan lebih ya. Jangan dipanjang alif yang antara lam dan ha itu lebih daripada 14 harakat. Kalau 14 tak apa. Jangan lebih ya. Ni sampai 15 tak boleh. 14 panjang. Allah. Kira dia. Dia apa? Makmum duk heran apa panjang tu imam ni. Duk test apa pula tu imam ni. Tunggulah makmum pun. Ni kalau lebih 14 tak boleh lah. Kalau takat 14 tu okey lagi. Boleh lagi. Cuma tang tu paling kurang panjang kau mana? Paling kurang 2. Allahu Akbar. Jangan pendek. Allahu Akbar. Paling kurang tak? Dia kira paling kurang panjang. Tu. Kalau Allah tak apalah. Paling kurang panjang. Paling kurang panjang 2 lah. Tu. Cuma paling panjang lagi paling panjang ni 14. 14. Dengan lebih 14 ni boleh panjang tu. Tak apa. Cuma jangan lajak sampai 14 aja. Jangan lajak naik 15 tu tak boleh. Tu faham lah. Dan ke-16-nya, memperdengar akan diri musalli tu, diri orang yang semayang tu. Memperdengar tu dengan sekalian huruf. Sekalian ni kesemua huruf. Maksudnya bukan sebahagian saja, bukan bagi dengar sebahagian. Ni tang Allah dengar. Tak lagi dengar pula tang bar je. Hal lain tu hilang. Allah barnah pula dah. Jadi dia dengar sebahagian tu tak boleh. Dia kena dengar semua. Sekalian huruf. Huruf takbir. Bila kata huruf ni pada suara yang keluar daripada makhraj tu. Tu orang panggil huruf. Dia ada suara. Sekalian huruf takbir itu, sekalian semua huruf takbir itu, alif lam ha, alif kaf ba ra.
semua tu mesti kena dengar kok telinga. Nah, kena dengar. Memperdengar. Nah, buat bagi dengar lah. Tu memperdengar, buat bagi dengar akan dirinya, diri orang sembahyang. Orang lain tak dengar tak apa lah. Cuma tu imam ni dia kuatlah sikit. Nah, bagi orang lain belakang, orang belakang tu dengar. Tu pun kalaulah di tempat sunyi. Nah, yang kata memperdengar tu dia kena kait tu ni, jika di tempat sunyi dan tak pekak. Tu dia tak pekak. Kalau pekak nak buat macam mana? Nah, tak payah nak pekak lah. Nah, dia dah telinga tak dengar lah. Dia gagah nak bagi dengar juga. Nah. Nah, kacau. Mayang Zuhur menjadi jahat tu. Habis Nah, dia dengar suara dia dalam masjid. Mayang Zuhur ni podrah Puan nak terdengar juga. Tak payah. Nah, maksud dia bagi ada suara. Tu. Nak bagi ada suara. Kalau kita duduk tempat sunyi, kita boleh dengar suara kita tu. Nah, kalau dah bising dah bising, tak apalah, kita bajet. Kalau tempat sunyi boleh dengar. Betul lah. Nah, tak payah kita nak lawan bunyi apa semua tu, tak payah lawan. Nah, buat tu. Habis. Lagi dia kata lagi, dan ke-17. Habis sampai 21 lah. Dan ke-17-nya tak kala sudah masuk waktu semayang. Dah masuk waktu semayang baru takbir. Nah, masuk waktu semayang ni tak kira masuk dengan yakin ataupun dengan zon serta dalil, tak apa juga. Itu kita dah bahas dah bab masuk waktu semayang. Ni cerita kata semayang kalau ada waktu lah. Kalau semayang tu tak ada waktu, dia ada sebab saja. Macam kita cerita minggu lepas kan, ada semayang yang ada sebab. Macam semayang gerhana. Hak ni kena dapatkan sebabnya. Kalau semayang yang ada waktu, takbir tu waktu apa? Waktu dah masuk waktu. Macam kita kata semayang mayat. Nah, lepas mandi ya. Nah, lepas mandi baru boleh takbir. Dia lepas mandi baru masuk waktu dia. Nah, tak kapan lagi tak apa, tak kapan tak apa. Nah, semayang tu ya. Nah, cuma elok kita kapan dululah. Nah, kapan buat semua dulu. Cuma nak abang kata masuk dah waktu semayang. Bila kita dah mandi dah masuk waktu semayang. Nah, dah mandi apa semua. Nah, lepas tu kita boleh semayang dah. Kalau ikut macam tu lah. Tapi kita akan kapan dululah. Elok kita kapan dulu, barulah kita semayang. Adapun semayang yang ada sebab, dia kena tunggu dapat sebab lah. Nah, betul. Kalau semayang yang tak ada waktu, tak ada sebab, tak payah tunggu. Tak payah tunggu sebab, tak payah tunggu waktu. Nak semayang tu takbir. Nak macam sunat apa? Sunat mutlak. Dia bukan ada waktu, dia bukan ada sebab. Nah, dah rajin nak mayang. Nak mayang takbir lah. Nah, takbir. Dan ke-18-nya, padahal ni pada keadaan berhadap kiblat. Takbir tu dalam keadaan kita dah berhadap ke arah kiblat. Nah, tak boleh kita takbir baru nak pusing hadap kiblat, tak boleh. Nah, dah hadap dah baru kita takbir. Tu pun bagi yang lain daripada sembahyang orang panggil apa? Sembahyang lain daripada sembahyang perang tu. Perang tak apa. Nah, kalau perang ni kita duk perang, tak ngadap kiblat apa takbir. Nah, syiddatil khauf. Nah, syiddatil khauf. Syiddatil khauf. Nah, kalau solat musafir hak tu kena ngadap kiblat juga. Kalau musafir, kita musafir dengan apa? Kalau kita musafir berjalan kaki, hak tu takbir kena menghadap kiblat. Kalau musafir dengan kereta, hak tu takat mana boleh menghadap kiblat, kena menghadap kiblat lah. Tapi kalau kita tak boleh menghadap kiblat, terus nak takbir, tak apa, tak ada masalah. Nah, untuk semayang musafir. Nah, kita bawa kereta nak mayang, jauh lagi nak sampai gurun tu, baru naik highway ya. Mayang 2 rakaat. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi kita pun bawa kereta tu kita semayang. Nah, semayang. Tak ada masalah apa. Nak baca Fatihah apa semua, baca surah panjang ni. Nah, jauh lagi nak sampai gurun tu, bubuh Yasin kan. Yasin wal Quranil Hakim. Nah, tak ada masalah. Habis yang tu. Dah bawa kereta seorang-seorang, boring kan, nak boleh sembang dengan siapa.
Makruh pula tu musafir seorang-seorang. Nah, baik mayang lah. Nak menyembang dengan siapa pun tak boleh. Nah, kalau buat atas ramai boleh duk menyembang-nyembang, ramai buat jemaah. Nah, ada belakang. Nah, ada belakang tu. Buat jemaah pula. Habis yang tu. Lagi dia kata, jadi tu ngadak kiblat. Kalau perang macam tu, perang tak ngadak kiblat, tak apa. Nah, dia ada cerita bab syiddatul khauf tu, nanti ada ke depan ni. Nah, ada dalam kitab ni, saya pun tak ingat tapi dalam kitab Matlaq tu ada lah. Jadi kalau kita menghadap kiblat lagi, kalau kita menghadap kiblat mayang lagi, musuh lempar bom ni tak nampak ni. Nah, cara mampu jadi menghadap ke arah musuh lah. Tu mayang. Lepas tu dia ada turutan pula, hak sah depan ni rokok, hak sah belakang tak rokok lagi. Dia tak boleh rokok tentak lagi, tengah kawan ni duk rokok, bom lah. Jadi hak belakang ni dia cover lah. Bukan cover lah. Dia ada bincang dalam kitab Matlaq tu dah. Nah, bila hak depan tu mangkit, hak ni baru nak rokok. Nah, dia ada aturan. Lepas tu dia kata apa? Dan ke-19-nya di nanti sudah takbiratul ihram imamnya, hak ni untuk cerita makmum. Nah, cerita makmum ni di nanti sudah ni selesai takbiratul ihram imam, selepas imamnya bunyi bar, kena bagi imam bar, baru kita Allah, baru boleh. Ni kalau imam Allah, imam nak try buat 14 itu, nah 14 rakaat. Nah, kita pula kalutlah lambat imam ni, kita Allah juga. Nah, maka ni tak terpakai. Lagi mana imam tak bar, tak boleh. Barulah ia kat sini, ia kena dekat makmum ni, mula takbir, barulah dia mula takbir. Nah, mau dia mula takbir mana? Pada ni orang panggil lil muqayyasah, maksudnya nisbah pada hak makmum. Nah, tu cerita makmum lah yang mula niat ikut imamnya dalam takbirnya, takbir makmum tu. Nah, tu pun makmum hak nak niat ikut imam dalam takbir lah. Adapun makmum yang tiada niat ikut imamnya, imam bagi makmum tu dalam takbirnya, takbir makmum tu tiada syarat nanti sudah takbir imam. Hak ni dia tak niat ikut imam dalam takbir. Ni tak syarat nanti tu imam. Nah, dia tak imam ni lambat takbir dulu. Tapi dia tak niat ikut imam ni. Nah, dia tak nak ikut imam. Takbir biasa. Nah, saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala, contohlah. Allahu Akbar. Nah, dia niat tu lah. Dia tak niat ikut pun. Lepas tu imam pun takbir Allahu Akbar, baru dia niat ikut. Tak apa kah? Tak apa. Pi makruh buat kerja tu. Nah, makruh. Nah, lepas tu tak dapat fadilat pula tu. Tu dia kata, tengok dia kata apa? Tapi mayang sah lah, mayang sah. Adapun makmum yang tiada niat ikut imamnya makmum di dalam takbirnya makmum, maka tiada syarat nanti sudah ni selesai takbir imam. Tak syarat tunggu bagi habis takbir tu imam. Dah dia tak niat dalam takbir, tak apa. Maka sah ia makmum takbir dahulu ni sebelum daripada imamnya. Boleh dia nak takbir sebelum tu imam takbir. Kemudian baru ia makmum niat ikut imamnya. Lepas dah takbir dah, lepas tu imam pun takbir, dia ikut imam, tak apa. Tapi dia kata maka iaitu takbir dahulu daripada imam, kemudian baru ia niat ikut imam, sah serta makruh dan tiada dapat fadilat jemaah. Sia-sia lah pula lah tu. Nak abang sah tu sah, tapi masalah dia makruh pula dah. Tang tu masalah dia. Melainkan istisna pada kata sah. Maksud dia tak sah. Hak tak sah mana? Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak sah. Nah, maka tafriq pada kata melainkan tu keputusan dia mana? Maka tiada sah takbir sebelum imamnya selesai takbir, tak sah. Sembahyang Jumaat tak boleh lah. Sebab niat kalau dia takbir dulu, mana boleh sembahyang seorang sembahyang Jumaat.
Dia ikut mana pun dia kena takbir dia tu makmum ataupun dia tutup imam. Dia mesti niat makmum. Nah, niat makmum ataupun niat imam. Kan kita mengaji dah bab niat sebelum ni, ta'yin nafsih tu. Jadi dalam takbir tu dia mesti niat dah dia tu makmum ataupun dia tutup imam. Ni cerita dia makmum, tiba-tiba lambat tu imam ni orang main Jumaat dia takbir dulu. Nak tunggu tu imam takbir baru nak niat ikut imam, tak boleh. Nah, sebab dalam takbir dia kena niat makmum dah. Nah, ini tak boleh buat lah. Maka tiada sah takbir sebelum imamnya selesai takbir. Sebab apa? Kerana ilat tiada sah tu kerana wajib makmum niat berjemaah ikut imamnya di awal sembahyangnya. Di awal sembahyang tu dalam takbir tu. Tu di awal sembahyang. Dalam takbir kena niat lah. Dan ke-20-nya 20 tiada niat memaling, tiada niat menukar daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain, tak boleh. Nah, dia tengah duk takbiratul ihram tu dia niat nak tukar pula, sedap kata nak tukar takbir lain lah. Buat takbir lah, takbir tu semangat takbir nah Allahu akbar. Dia tukar tu. Dan dia nak mula dia nak takbir mayang. Lepas tu ada mana pula kawan mana pula kawan mana pula duduk belakang tu takbir. Nah. Dia ni duk biasa dah. Bersih 1 2 3 4 sampai berapa bersih dah dia turun. Memang semangat lain macam lah. Kira kalau kena pisau keluar hijau lah darah. Dia punya kuat tu. Jadi dengar orang kata takbir dan tukar Allahu akbar. Tak sah lah kalau buat takbir mayang, tak boleh tu. Nah, tiada niat memaling daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain, tak boleh. Dia kena takbiratul ihram untuk semayang lah. Dan ke-21-nya disertakan niat semayang itu dengan takbiratul ihram. Sertakan niat, maksudnya dilakukan niat tu dalam takbir. Kena niat dalam takbir. Macam mana nak serta tu? Tang ni i'lam bahawasanya istihdar itu dan muqaranah itu terbahagi atas 2 bahagian. Istihdar dan muqaranah. Muqaranah ni serta ni. Apa nanti kita bincang lagi bab muqaranah ni dia kena baca piu tu lah. Kita tengok lain lah insya-Allah. Ada apa soalan? Yang tak boleh memanjangkan alif tu kan. Dia tak alif tu banyak mana yang tak boleh. Macam yang kita dia kan. Dia tu terpanjang. Dia tak boleh sampai 2. Tak boleh lebih. Tak boleh sampai 2. Sampai 2 tak boleh. Bukan kata lebih. Sampai 2 tu panjang. Dia kira mat tu. Dia duduk bawah macam dia duduk main dia lagi panjang ni lah. Hak tu wah-wah tu. Hak tu wah-wah kita kena lawan diri. Kena jangan layan lah. Tidak pun baca surah An-Nas dulu kan. Hambak dulu. Syaitan tu duk bisik. Duk main bisik kata panjang ni. Jadi dia main kacau kita nak bagi kita tak puas hati dengan takbir. Jadi hak ni masalah wah-wah, maka hak ni kita kena lawan lah. Ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludah dulu. Bukan ludah betul lah, buat gaya hambak setan ni. Lepas tu baru kita takbir. Tak payah tu wah-wah tu tak payah. Tapi kan dia sebab yang datang dengan tubuh kan. Ya. Betul dia tak boleh semayang sunat boy. Waktu tahrim tak boleh semayang sunat mutlak dengan sunat yang sebab dia duduk depan. Dua tu. Adapun semayang hak lain dia ada kira-kira kan, macam kita kata sembahyang apa? Qada hak ni dia kena tengok. Kalau dia tu memang tak ada waktu untuk qada pada waktu lain, dia boleh qada dalam waktu tahrim. Tak ada masalah. Tapi kalau dia ada waktu tak sah dia buat dalam waktu tahrim, tak boleh juga. Jadi kalau sunat mutlak nak pergi buat waktu tahrim, dia dah sembahyang subuh dah.
nak mangkit rajin nak mayang sunat mutlak tak boleh lah, haram lah. Ataupun dia dah semayang asar dah, lepas tu nak buat sunat mutlak tu tak boleh. Nah, adapun semayang yang memang waktu dia tak apa. Nah, semayang sunat asar, sunat subuh, dah semayang fardu subuh dah, baru nak semayang sunat subuh boleh. Sebab waktu dia. Nah, waktu dia. Allah. Macam mana dengan takbir masa orang azan, termasuk azan macam lagu kan? Macam mana boleh ke? Melagukan kadang dia buat bar panjang, macam mana? Dia ada depa bar panjang ni. Tak. Ada kan. Dia boleh nak melagukan ni, memang dituntut untuk kita melagukan lah. Waktu azan tu. Cuma janganlah sampai boleh ubah makna tu macam bar panjang tu, janganlah. Tang tu pendek dia. Dia ada tempat kita boleh buat lagu. Asyhadu anna Muhammadar, tahu tu Muhammadar Rasulullah. Tak ada masalah apa. Tang tu tak ada apa. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia Allah tu 14 rakaat. Buat habislah. Tu dalam semayang 14 rakaat lah. Ni dalam takbir tak apa ni. Tang Allah tu, tang tu tak apalah. Kita lagu-lagu kan. Cuma sampai ubah makna ni tak nak jumpa lagi lah. Pi bar panjang belakang tu tak boleh tu. Kayak rosak makna. Allah. Macam tu lah kan. Macam selawat. Sallallahu ala Muhammad. Dia pi panjang apa tang tu nya. Kan ada dah tempat panjang tu. Sallallahu ala Muhammad. Tang tu berapa panjang? Mat tu pendek je. Ni mana? Ni pun pening ah. Allah alam. Tak kena tempat nak panjang. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi.